Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita kembali berkumpul di alam maya di medan Facebook Live untuk sama-sama menyemak ataupun Zoom bacaan Al-Quran kita. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, 5 hari lagi sebelum menjelangnya Ramadan, dan sesuatu yang agak menakutkan bagi kita, di mana Ramadan kali ini begitu berbeza dengan Ramadan yang sebelumnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waalaikumsalam, Nur Hidayah Rosli. Alhamdulillah, khair, sihat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, bertakwa. Dan 5 hari sebelum menjelangnya Ramadan, kita akan melalui salam Kak Asna, satu suasana Ramadan yang tak pernah pun kita lalui sebelum ini. Masjid sunyi dan sepi lengang kerana tidak ada yang akan mengimarahkan pada malamnya dengan solat sunat tarawih secara berjamaah. Rumah Allah di Mekah pun sekalipun kita tahu kata manusia tidak mengunjunginya, dari para malaikat setiap saat dan ketika tak kurang pada 70,000 para malaikat yang tawaf mengelilingi Kaabah. Allah sedang menegur kita, dan sebagai seorang mukmin kita merasa bimbang dan takut dengan suasana hari ini, kerana kita yakin bahawa Waalaikumsalam Kak Fatimah, yang murka kepada kita. Allah menegur kita dengan cara yang berbeza. Allah bukan yang menghukum. Sifat Allah ini bukan yang menghukum. Allah mendidik dan menggambarkan kepada kita bahawa betapa kebesaran Allah, keagungan Allah, yang mana kalau Allah nak musnahkan satu-satu kaum, nak musnahkan satu-satu negara, nak jatuhkan kesombongan dan keangkuhan bagi Allah, itu terlalu mudah sama sekali. Mudah saja. Di sebalik kita menganggap bahawa ianya hukuman Allah, kita juga tidak boleh menolak bahawa ianya juga adalah pesan yang cuma disampaikan oleh Allah. Allah sedang mendidik kita. Allah sedang menegur kita. COVID-19 hari ini Alhamdulillah, seperti yang diumumkan oleh KKM kemarin, saya sedang menunggu jumlahnya turun bawah pada 100. Kemarin 85 ke 86 kalau saya tak silap. Jadi Alhamdulillah ada sinar lah. Mudah-mudahan ada berita yang baik bagi kita untuk menjelang Ramadan. Dan ujian ini perlu dilihat daripada satu perspektif, di mana selama ini kaum-kaum Adam yang selalu berjamaah di masjid ataupun di surau-surau, di solat tarawih, bolehlah pelan-pelan pimpin isteri dan anak-anak menunaikan ibadat tarawih di rumah. COVID-19 juga menjadikan hubungan kekeluargaan kita semakin rapat. Jadi sebentar lagi insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 4. Dan di antara kelebihan Al-Quran, khairukum man ta'al Quran wa 'allama. Nabi menyebut
Sebaik-baik di kalangan umat aku adalah mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allam. Gambarkan sebaik-baik manusia itu seolah-olah baginda Nabi SAW cuba membongkar satu rahsia bahawa sejahat mana pun kita di luar sana, sehina mana pun kita di luar sana, sekeji mana pun kita di luar sana, langkah pertama yang kita ambil untuk duduk dengan Al-Quran, untuk belajar, lebih-lebih lagi untuk mengajar. Kita telah diangkat, kita telah dinobat oleh Allah melalui kalam baginda Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia. Sebagai sebaik-baik manusia. Sifat kasih sayang Allah ini setiap kali bila kita ada hajat ataupun keinginan untuk menjadi baik, untuk buat satu kebaikan, di saat kita masih belum lagi melakukannya, hanya cuma dengan niat saja, ianya telah dicatat sebagai satu kebaikan. Sementara apabila kita melaksanakannya, maka dicatatkan satu lagi kebaikan. Sementara kalau kita ni niat nak buat jahat, niat kita tak dicatat lagi sebagai satu maksiat. Niat nak buat baik dicatat sebagai satu kebaikan. Niat nak buat jahat tak dikira lagi, sehingga kan kita melakukannya baru terpalit, tercatat satu kemungkaran yang telah kita lakukan. Menunjukkan sifat kasih sayang Allah ini melebihi, mengatasi kemurkaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Pada bila-bila masa, apa juga keburukan, apa juga musibah, seburuk-buruk mana pun di sisi pandangan kita sebagai seorang manusia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya adalah sebaik-baik kejadian. Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Bukan maksud Allah di sini Allah menjadikan kita dengan dua mata, dua lubang hidung, dua telinga. Bukan sekadar itu. Ulama-ulama tafsir melihat apa saja yang berkaitan bukan sekadar pada batang tubuh manusia itu sendiri, apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita atas nama seorang manusia di muka bumi ini, sejauh mana, sebesar mana kita menganggap apa juga keburukan di sisi pandangan kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya adalah sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah, Allah ini tak pernah jemu melimpah kurniaannya kepada kita. Kalau baginda Nabi SAW menyebut sebaik-baik umat di kalangan umat aku mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran, rugi. Kalau ada hari ini pada mana-mana manusia yang tidak menyahut panggilan ataupun seruan baginda Nabi untuk menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah dan juga di sisi pandangan manusia, Al-Quran menjadikan kita yang kecil ini kelihatan besar. Al-Quran akan mempermudahkan segala urusan-urusan kebaikan bagi kita. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah petunjuk. Wallahi wabillahi atallahi 7 tahun. 7 tahun saya duduk bersama-sama dengan Al-Quran. Saya tak boleh nak menepis. Tak boleh nak menepis segala macam kebaikan yang menercah. Okay. Sebenarnya live di perkarangan lobi Ayam Mas. Jadi kalau dengar peyuk belangor tu duduk betul, dengar staff-staff tu lagi ada order ayam dan sebagainya, saya nak makmurkan Ayam Mas kerana Nabi kata tempat ini lantunkan ayat Quran dalamnya dia akan hidup. Saya yakin dia hanya bukan sekadar rumah. Kalau kita lantunkan ayat-ayat Quran,
Di mana-mana prinsip perniagaan, penagihan itu akan hidup atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.